Selepas kejatuhan Raja Kecil pada tahun 1722, Johor Riau tidak kembali seperti dahulu. Seorang Sultan Melayu masih memerintah, tetapi kuasa kerajaan kini turut dikongsi dengan pemimpin Bugis. Susunan inilah yang membentuk perjalanan politik Johor Riau sepanjang abad ke-18. Dalam tempoh ini, Sultan Melayu kekal sebagai lambang kedaulatan kerajaan, manakala pemimpin Bugis yang memegang jawatan Yam Tuan Muda memainkan peranan besar dalam urusan pentadbiran dan ketenteraan. Melalui kerjasama antara kedua-dua pihak ini, Kerajaan Johor Riau terus bertahan sebagai sebuah kuasa perdagangan yang penting di kawasan Selat Melaka. Kawasan Riau berkembang sebagai pusat perdagangan yang sibuk. Pedagang dari pelbagai wilayah datang berdagang, sementara hubungan dengan kuasa luar seperti Belanda turut mempengaruhi perkembangan politik dan ekonomi kerajaan. Menjelang penghujung abad ke-18, pemerintahan berada di bawah Sultan Mahmud Shah ketiga. Baginda memerintah dalam tempoh yang panjang dan menyaksikan perubahan dalam hubungan antara kerajaan tempatan dan kuasa Eropah. Apabila Baginda mangkat pada tahun 1812, sekali lagi timbul persoalan mengenai pewarisan takhta Johor Riau. Dua putra menuntut hak masing-masing. Pihak British menyokong Tengku Hussein, manakala Belanda menyokong Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Persaingan ini akhirnya membawa kepada campur tangan kuasa Eropah dalam urusan kerajaan Johor Riau. Pada tahun 1824, British dan Belanda menandatangani satu perjanjian yang membahagikan kawasan pengaruh mereka di alam Melayu. Melalui perjanjian ini, Johor dan Singapura berada di bawah pengaruh British, manakala Riau Lingga berada di bawah pengaruh Belanda. Sejak saat itu, kerajaan Johor Riau yang pernah bersatu tidak lagi wujud sebagai satu kerajaan yang sama. Kalau nak semua kisah sejarah daripada buku teks sekolah rendah dan menengah, dapatkannya di cikgushare.my. Di Tanah Besar Johor, kuasa pentadbiran semakin berada di tangan keluarga Temenggung. Tokoh penting dalam perkembangan ini ialah Temenggung Daeng Ibrahim yang mengukuhkan kedudukan Johor pada pertengahan abad ke-19. Selepas kemangkatan beliau pada tahun 1862, putranya mengambil alih sebagai Temenggung, yaitu Abu Bakar of Johor. Pada tahun 1868, beliau mengambil gelaran Maharaja Johor dan pada tahun 1886 diiktiraf sebagai Sultan Johor. Di bawah pemerintahan Baginda, Johor berkembang sebagai sebuah negeri Melayu yang tersusun dari segi pentadbiran dan hubungan antarabangsa. Daripada perubahan-perubahan inilah akhirnya lahir Kesultanan Johor moden yang berterusan hingga ke hari ini.